Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi ayuh bersama-sama kita mengawali pengajian kita dengan bersama-sama berzikir. Yang mudah-mudahan juga kepada tuan-tuan muslimin muslimat yang berada di rumah, zikir ini nanti kami akan forwardkan kemudian. Mudah-mudahan pada hari ini sebagai mukadimah dan pengenalan, maka dengar dahulu. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh ikut bersama dengan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya muallima Ibrahim, mal hikmata 'allimni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Tuhanku, kepadamu maksud dan tujuanku, dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Karuniakanlah kepadaku kasih kepadamu dan mengenali dirimu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada tanggal 3 Zulqa'dah. Betul ke? 1439 daripada hijrahnya Nabi SAW. Madrasah Riyadhud Du'afa wal Masakin telah masuk tahun yang keempat dan 6 bulan. Jadi alhamdulillah, ini merupakan period yang kedua ataupun penggal yang kedua. Dan hari ini bagi pelajar-pelajar yang baru, insya-Allah akan memulakan pengajian An-Nahwu was-Sarf, iaitu tata bahasa Arab. Dan juga bermula hari ini kami buat live untuk tuan-tuan yang berada di rumah ataupun di mana saja tuan-tuan berada, juga di IG, Instagram. Yang mudah-mudahan kami membuka peluang, kami nak bantu tuan-tuan untuk bersama-sama memahami bahasa Al-Quran. Kerana apa? Pengajian kita pada hari ini, pelajar-pelajar Ariyat, bersabit dengan hadis Nabi SAW. Apa yang kita buat pada hari ini ada dalil daripada Nabi SAW. Apa yang kita usahakan pada hari ini ada suruhnya daripada Nabi SAW. Dan masa yang tuan-tuan beri, kesungguhan yang tuan-tuan tunjukkan, itulah menggembirakan Nabi SAW. Bila Nabi pernah bersabda, yang pertamanya Nabi kata apa? Ta'allamul arabiyyata, sambung, wa'allimu hannasa. Nabi bersabda, belajarlah kamu akan bahasa Arab dan ajarkan kamu akan manusia. Bahasa Arab ni banyak. Ada dalam bentuk pertuturan, dalam bentuk bahasa, percakapan, sastra dan sebagainya. Cuma ilmu yang kami nak bantu tuan-tuan, nak share dengan pelajar-pelajar Riyadhud Du'afa wal Masakin, iaitu ilmu yang berbentuk tata bahasa Arab ataupun An-Nahwu was-Sarf. Jelas? Dalil yang kedua, sabda Nabi SAW, ta'allamul arabiyyah li salasin. Nabi kata apa? Belajarlah bahasa Arab kerana 3. Li'anni arabiyyun, sebab aku ni orang Arab. Dah? Yang kedua kata Nabi, wal Quran, dan Quran itu bahasa Arab. Dan yang ketiga, wa kalamu ahlil jannati arabiyyun, dan kalam bahasa syurga itu juga bahasa Arab. Jadi artinya apa yang kita lakukan pada hari ini ada tuntutannya daripada Nabi SAW. Dan tahniah bagi pelajar-pelajar Ariyat yang berada di madrasah yang baru saja sampai kepada adik kita. Siapa nama? Muhammad
Iskandar, dan juga pelajar-pelajar Matin, dan juga pelajar-pelajar baru, dan juga pelajar baru dan lama kita, Gaddafi, Muammar Gaddafi. Dah kira barulah, baru masuk semalam. Allahumma salli ala Muhammad. Tahniah kita ucapkan kerana masih lagi berada di Madrasah Ar-Riyad, dan juga bagi tuan-tuan yang baru bersama dengan kami, tahniah kami ucapkan. InsyaAllah bermula hari ini kita akan buat live 9:30 pagi tiap-tiap hari untuk bersama-sama berkongsi, membincangkan, memberi faedah kepada memahami bahasa Arab. Jadi insya-Allah kita mulakan hari ini dengan mengetahui dahulu siapakah musannif ataupun pengarang yang begitu hebat, yang kaedah ini tidak terdapat di mana-mana, kerana yang mengarangnya satu ulama daripada ulama Negeri Sembilan yang diberi nama Tuan Guru Haji Ahmad Ali Ibn Musa, yang telah kembali ke rahmatullah, Tuhan terlebih sayang kepadanya pada tahun 1999, dan alhamdulillah hamba sempat berguru dengan beliau walaupun tak lama. Cuma secara ringkasnya, boleh Nuha tolong fokus? Dah. Kaedah yang kita akan bicarakan ini namanya Undang-Undang An-Nahwu was-Sarf. Kenapa dipanggil undang-undang? Itu bahasa Tuan Guru. Bahasa kita nota lah. Nanti jangan pelajar tanya pula undang-undang apa ni Ustaz? Bukan. Undang-undang ini perkataan yang digunakan oleh almarhum Tuan Guru Haji Ahmad Ali Ibnu Musa. Dia kata dah hafal undang-undang. Bahasa kita nota-nota bahasa Arab. Undang-Undang An-Nahwu was-Sarf. Ilmu Nahwu dan ilmu Saraf. Karangan almarhum Tuan Guru Haji Ahmad Ali Ibnu Musa, Rantau Negeri Sembilan. Beliau merupakan ulama daripada Negeri Sembilan. Dan jangan kita lupa, Negeri Sembilan juga banyak melahirkan ulama-ulama yang hebat. Di antaranya Marbawi. Tu kamus Marbawi tu orang Negeri Sembilan, Lebuk Merbau. Daripada Lebuk Merbau. Kita dok pakai kamus Marbawi yang digunakan di mana-mana. Juga orang Ajam, orang Melayu kita. Jadi kepada pelajar-pelajar Ar-Riyad, hari ini hafal kaedah ini supaya cara penghafalan menjadi mudah. Kerana ingat, adab merupakan perkara yang begitu penting, kaedah merupakan perkara yang begitu penting untuk menghasilkan kekuatan dalam menghafal. Adab sebelum menghafaz. Baca. Adab sebelum menghafaz. Boleh Nuhan duduk? Adab sebelum menghafaz. Adab sebelum menghafaz. Baik. Biasakan hari-hari dan juga tuan-tuan yang di rumah, afwal lakum kaedah ni terpaksa dihafal. Jangan beratkan kepala kepada perkara yang kita tak mampu, bahkan yang kita lupa kehidupan kita ada Allah Ta'ala. Minta Allah Ta'ala mudahkan, berdoa kepada Allah, insya-Allah boleh berjaya. Adab sebelum menghafaz. Baca. Adab sebelum menghafaz. Yang pertama, dibaca Al-Fatihah. Dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Baik, yang pertama sekali mudah, buat dalam bahasa Melayu. Sebelum nak buka buku undang-undang tu, ya Allah, aku nak hadiahkan Fatihah kepada Rasulullah dan kepada keluarga Nabi dan kepada sahabat Nabi. Cakap bahasa Melayu pun sudah jelas. Maka baca Al-Fatihah. Kita akan lakukan praktikal pada hari ini. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-izam lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Alhamdulillah. Amin. Yang kedua, dibaca pula Al-Fatihah, dihadiah kepada ulama dan aulia. Dengan berkat ulama-ulama yang mengikut salafus soleh, yang mengikut para tabi'in, mudah-mudahan juga kita mendapat keberkatan. Baca dalam bahasa Melayu sudah. Ya Allah, aku hadiahkan Fatihah ini kepada ulama dan aulia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Dan yang ketiga, yang ni tuan-tuan buat sendiri di rumah dah. Kerana ini merupakan mukaddimah sahaja. Bermula esok kami tak ulang dah perkara ini. Tuan-tuan buat sendiri. Dan yang ketiga dibaca itu tuan kepada pengarang kaedah ni, Tuan Guru Haji Ali Ahmad Ibn Musa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian dan juga pelajar-pelajar Madrasah Ariyat, kita bersambung kepada nota yang pertama. Nampak ke Ulin Nuha? Tak nampak, pindah ke sini. Okey, nampak? Jelas ke? Baik. Dan insyaAllah kepada tuan-tuan yang berada di rumah, mulai esok kami tak akan mulakan dengan zikir, kerana kami akan berzikir dahulu dengan pelajar-pelajar madrasah. Kami akan mulakan dengan tawasul, kami akan mulakan dengan doa-doa yang akan dihadiahkan kepada guru-guru dan para ulama'. Dan bila mana kami live esok, kami akan terus masuk kepada tajuk, supaya nak menjimatkan masa, nak menjimatkan ruang. Jelas? Dan kepada pelajar Madrasah Ariyat, kita akan buat rutin seperti biasa dengan zikir-zikir yang sering kita baca. Dah? Zaid boleh ke sini? Dah? Cuma bagi tuan-tuan dan bagi tuan-tuan yang berada di rumah, bermula live kita akan terus membicarakan nota-nota bahasa Arab. Jelas? Kita akan terus membicarakan nota-nota bahasa Arab. Baik. Yang IG boleh tutup. Dah? Nanti kalau tuan-tuan nak continue, tuan-tuan boleh masuk dalam Facebook Madrasah Ariyat. Baik. Ibu-ibu, terima kasih. Tekan share. Baik, bagi tuan-tuan yang berada di rumah, hari ini kita masuk kepada nota yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula, baca. Bermula. Huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah. Boleh Nuhan duduk. Bermula. Bermula. Huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah. Iaitu alif, ba, ta sampai ya. Alif, ba, ta sampai ya. Baik. Hijaiyah ni apa? Heja. Dah huruf yang boleh dieja. Dah? A, B, C. Dia huruf. Tapi kalau kita campur A, L, I jadi ali. Huruf yang boleh dieja. Tu makna hijaiyah. Bermula huruf-huruf hijaiyah, baca. Bermula huruf-huruf hijaiyah. Iaitu alif, ba, ta sampai ya. Alif sampai ya dinamakan huruf hijaiyah. Tiap-tiap huruf hijaiyah, baca. Tiap-tiap huruf hijaiyah mesti ada harakat. Iaitu baris. Ada tiap-tiap huruf hijaiyah mesti ada harakat, iaitu baris. Supaya apa? Nak membunyikan dan nak meletakkan makna. Kerana apa tuan-tuan pentingnya ilmu nahwu saraf ini? Bila betul lah baris, maka betul lah makna. Kalau salah baris, maka salahnya makna. Tertukar atas ke bawah pun dah boleh menyebabkan silapnya makna. Dah? Alhamdulillah, alhamdu. Tukar je baris, tak ada makna. Sebab tu pentingnya ilmu an-nahwu was-saraf ataupun ilmu nahwu saraf. Kita gunakan bahasa mudah. Baik. Apakah harakat ataupun baris yang terdapat dalam huruf-huruf hijaiyah? Ba fathah, baca. Ba fathah. Dinamakan ba mansub. Bi kasrah. Dinamakan ba majrur. Bu dhammah. Dinamakan ba marfu'. Ba sukun. Dinamakan ba majzum. Ban tanwin fathah. Tu cara menghafalnya. Dinamakan ba tanwin mansub. Bin tanwin kasrah.
dinamakan ba tanwin majrur. Bun tanwin dhammah dinamakan ba tanwin marfu'. Baik, kita hurai. Ba baris atas namanya ba fathah. Dah? Ba fathah. Fathah ni apa? Fathah atas. Dah? Ba baris atas namanya ba fathah atau juga dinamakan ba mansub. Yang ni tuan-tuan akan belajar kemudian, pelajar-pelajar akan memahami kemudian apa beza fathah dengan mansub. Jelas? Cuma setakat hari ni kaedah dia kena menghafal. Dah? Cuma kemudian nanti baru kita faham macam mana nak guna fathah, macam mana nak guna mansub. Cuma secara ringkasnya hamba nak cerita dahulu, ustaz nak cerita dahulu kepada pelajar. Kalau fathah ni diri asal, dah? Diri asal dia. Mansub ni dipanggil diri yang lain yang bersamaan. Sebagai contoh, pelajar baru kita nama apa? Iskandar. Iskandar tu nama diri Iskandar. Tapi kalau di rumah biasa panggil apa? Iskandar juga. Di sekolah sama juga. Ada tak kadang-kadang kalau abang panggil apa? Angah. Contoh kan? Kita ada Along, kita ada Angah. Dah? Nama diri dia Irwan, contoh. Tapi kalau di rumah orang panggil dia Angah. Dah? Kalau mak panggil dia Bulat. Contoh. Dah? Orang yang sama tak? Orang sama. Tapi Bulat ni siapa-siapa boleh pakai tak? Siapa-siapa boleh pakai. Tapi dikhususkan ke atas diri dia. Kalau di sekolah orang panggil dia Tailong. Contoh. Dah? Dia ni muka macam bengis sikit, orang panggil dia Tailong dekat sekolah. Padahal diri yang sama. Jadi artinya ba fathah dipanggil ba yang baris atas. Mansub ini benda yang tak semesti baris atas tapi dinamakan mansub. Dah? Memerlukan masa untuk memahami, peringkat awal hafal. Bi kasrah baca. Bi kasrah. Dinamakan juga ba majrur. Ba yang baris bawah namanya kasrah, juga dinamakan ba majrur. Bu dhammah baca. Bu dhammah. Yang baris depan ni nama dia dhammah. Dhammah. Juga nama lain dinamakan ba marfu'. Ba sukun. Baris mati ni orang kata mati dipanggil sukun atau dipanggil sakin. Boleh belaka. Sakin pun boleh. Sakin tu bahasa Arab, sukun tu bahasa Jawi. Faham tak? Sakin tu bahasa Arab, sukun tu bahasa Jawi. Ya Najmi, ya Haras. Dah? Dinamakan majzum. Ban tanwin fathah, kalau baris dua namanya tanwin fathah, maka dinamakan juga ba tanwin mansub. Baik. Yang baris bawah bin namanya tanwin. Tanwin ni baris dua. Dah? Baris dua namanya tanwin. Baik. Bin tanwin kasrah dinamakan juga ba tanwin majrur, dan bu tanwin dhammah dinamakan ba tanwin marfu'. Jelas semua? Kenapa kita mulakan dengan ba? Nanti buat nota di bawah. Sebab alif tidak terima baris. Ingat, dalam ilmu Al-Quran, kalau yang ada panjang begini, yang ada baris, yang ni namanya bukan alif, yang ni namanya hamzah. Ingat, alif tidak boleh terima baris. Cuma asalnya begini. Asalnya, bila mana hamzah tu nak berbaris, dah? Hamzah hendak dibaris, kemudian dia terlampau kecil. Bila terlampau kecil tak nampak, maka dia ambil rumah alif untuk letak tumpang. Dah? Sebab tu hamzah kalau yang ada baris namanya hamzah. Walau dia tak tulis hamzah. Jelas? Yang tak terima baris alif. Sebagai contoh, qala. Qala. Ni ada baris tak? Tak ada. Namanya alif. Jelas? Ada rijalun. Ada baris tak? Tak ada. Yang ni namanya alif. Sebab tu kenapa kita mulakan dengan ba? Kerana ba alif tak ada baris. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan di rumah, pelajar-pelajar Ariyat perasan, dah, kenapa Iqra' dia mulakan dengan ba? Betul? Iqra' kan dia mulakan dengan ba, tak mulakan dengan alif. Sebab alif tak ada baris. Tapi walau bagaimanapun, keberkatan daripada muqaddam yang ulama' mengarang dahulu dengan menggunakan alif sebagai permulaan, juga terdapat hikmah dan kebesaran. Jelas?
Jadi madai pertemuan kita pada hari ini. Ma'assalamah lil liqa. Kita bertemu pula pada esok 9.30 pagi seperti biasa dalam belajar Al-Fatihah, dalam belajar Nahwu Saraf bersama Ustaz Irwan daripada karangan almarhum Tuan Guru Haji Ali Ibnu Musa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu alam.